Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan mulakan dengan soalan minggu lepas sebab soalan minggu lepas ada dua lagi tinggal. Dua atau tiga lagi. Lepas tu barulah kita masuk soalan yang baru. Okey, boleh Okey, now jom kita mulakan sekarang. Okey. So, soalan pertama ditunjuk bahawa gambar rajah mikroorganism. Okey, ingat lagi tak apakah bentuk M ni? Siapa tahu M ni apa? Ke dah lupa dah? M ni adalah fungi. Betul. M ni adalah fungi. Ni fungi jenis apa ni? Siapa tahu fungi jenis apa ini? Fungi jenis yeast. Betul? Yang N pula? M adalah protozoa. Protozoa jenis Paramecium. Paramecium. Okey, bagus. Okey, nampaknya korang dah pandai. Tahniah. Okey, kita teruskan sini. Nyatakan alat yang digunakan membuat pemerhatian terhadap mikroorganism. Kita nak tengok mikroorganism guna apa? Mikroskop. Okey, mikroskop. Okey, mikroskop. Kalau kita nak tengok virus, kita guna apa? Sebab virus ni paling kecil. Jadi kalau nak tunggu elektron macam mana? Elektrik? Mana pula dengan elektrik? Siapa tahu? Kalau dengan virus, kita tengok mikroskop juga. Bukanlah mikroskop elektrik. Mikroskop elektron. Ni, elektron. Untuk virus sebab dia kecil. Peri yang salah. Tak apa. Azim, yang ni yang minggu lepas. Yang baru nanti Azim. Kita nak bincang minggu lepas sikit je. Azim yang betul tu. Azim yang dah print okey. Ni minggu lepas yang sikit lagi tinggal. Yang baru nanti kita buat Azim ya. Okey, B, nyatakan jenis mikroorganism di atas. Okey, dah cakap tadi. M kita adalah fungi. Dan juga N adalah protozoa. Okey. Okey, seterusnya, apakah proses hidup yang dijalankan oleh mikroorganism M dan juga N? Dia nak proses hidup dia. Kita ada beberapa proses hidup untuk menunjukkan dia hidup. Jadi dia nak dua sahaja. M, apakah proses hidupnya? Alamak, tak faham pula. Macam mana tu proses hidup dia? Siapa tahu? Alia? Contohnya seperti makan. M tu apa? M tu yeast tadi kalau yeast tu kita boleh kata macam bergerak. Jadi M ni kita boleh kata mikroorganisma bergerak. Bergerak ke, bertumbuh ke, membiak, macam tu lah. Ataupun bernafas. Yang N ni kita kata bergerak. Makan. Macam dia cakap. Membiak. Tu bertumbuh. Betul. Tu semua namanya adalah proses hidup dia. Proses hidup dia. Okey, good. Lagi nombor 8. Rajahna menunjukkan dua kotak permainan A dan B yang telah ditanam dengan bilangan anak benih yang berbeza-beza. Okey, saiz dan anak benih adalah sama pada awalnya. Anak benih tersebut disiram dengan kuantiti air yang sama, diletakkan dalam bekas yang sama. Perubahan anak benih berlaku selepas 2 minggu diperhatikan. Lepas 2 minggu diperhatikan. Yang bekas yang pertama ni besar-besar anak dia. Tapi yang B ni kecil-kecil. Okey, agaknya apakah sebab kat sini? Kita bincang dulu kejap. Kita bincang dulu apakah yang dimanipulasi. Kita bincang manipulasi dulu. Bila ada dua gambar rajah, kita ada dua lah. Manipulasi kita apa? Apakah manipulasi kita? Saiz anak benih tu adalah hasil dia. Kalau nak cakap saiz anak benih boleh, kita cakap saiz anak benih awal. Saiz anak benih awal boleh.
Bilangan anak benih tak sama. Ini 2. Ini 2, 4, 6. Okey, manipulasi dia. Bilangan anak benih. Betul, boleh. Kita kata bilangan anak benih. Okey, untuk manipulasi boleh. Bilangan anak benih. Betul? Tapi kat atas ni dia cakap apa tak? Clue dia. Di tangan dengan bilangan anak yang beza. Okey, betul. Bilangan beza, saiz pada saiz dan benih adalah sama. Saiz pun sama dia bagi. Okey, saiz sama. Jadi saiz tu nanti kita boleh buat dalam manipulasi. Sama pada awalnya. Pada awalnya ya. Lepas tu anak benih disiram dengan kuanti air sama diletakkan dan bekas. Okey. Jadi bilangannya adalah bilangan anak benih yang berbeza. Pun boleh. Satu lagi, kalau kita boleh juga buat jarak dia. Nampak tak jarak? Jarak antara anak benih. Pun boleh juga. Okey. Tu manipulasi. Bergerak balas kita apa? Bergerak balas ni hasil tau ya. Hasil ya. Apakah hasil dia? Hasil dia adalah saiz anak benih. Saiz anak benih. Tapi kalau sebut saiz anak benih, kita kena keliru. Saiz anak benih awal ke akhir? Kita beritahu lah saiz anak benih akhir ataupun selepas 2 minggu. Sebab saiz ni tengok saiz sebelum ke selepas. Kena beritahu lah saiz tu bila. Awal ke ataupun sebab awal sama saiz. Kan? Awal dia sama. Selepas 2 minggu baru dia berbeza. Okey. Jadi bila dapat gambar rajah, korang kena cari 2 benda, manipulasi dan bergerak balas. Okey, kita jawablah soalan kita yang pertama. Nyatakan pemerhatian anak anda pada anak benih dalam rajah 6. Dalam rajah 6. Nyatakan pemerhatian anda pada anak benih dalam rajah 6. Dia nak pemerhatian. Okey, apakah yang kita perhatikan? Bila sebut perhatikan, kita kena buat perbandingan bergerak balas. Kita bandingkan bergerak balas dua ni. Kalau sebut perhatikan, kita buat perbandingan gerak balas. Jadi, gerak balas kita apa? Saiz anak benih kan? Kita tulis. Saiz anak benih dalam kotak B. Betul tak? Dalam kotak B. Dalam kotak B lebih kecil. Okey, berbanding kotak A. Ataupun sebaliknya lah. Kotak A lebih besar daripada kotak B pun boleh. Jadi ingat pemerhatian. Kita tengok bergerak balas dan kita bandingkan dua. Tu namanya pemerhatian. Okey, boleh faham ke sini? Idea okey, Adil? Boleh terima? Pemerhatian tu kita tengok bergerak balas. Dan kita bandingkan dia. Tu namanya observation. Okey, boleh salin dulu. Okey, dah siap. Cikgu move ya. Okey, yang kedua adalah berikan inference bagi jawapan 8A. Okey, kenapa kita cakap macam ni? Kenapa B lebih kecil ataupun A lebih besar? Sebab biji benih kotak B lebih banyak. Okey, betul? Betul? Lebih banyak apa sebab? Kalau lebih banyak apa jadi? Ruang. Lagi apa lagi kita boleh cakap? Kita boleh kata ruang. Kita boleh kata dia bersaing. Okey. Okey, kita boleh kata kerana anak pokok dalam kotak B
Kita pilih B kan. Ke kotak B. Bersaing. Bersaing untuk mendapatkan ruang. Mendapatkan ruang. Ruang tak cukup. Okey, bagus. Tahniah, ingat lagi Alia ya. Ni kita belajar awal tahun ni. Ingat lagi kena dahsyat jugalah. Power lah ni kan. Okey. Idea boleh cikgu move? Ataupun nak salin dulu? Kita nak habis soalan ni. Kita nak masuk soalan baru pula. Satu lagi tinggal. Ada dua soalan lagi. Okey, C. Apakah yang perlu dilakukan pada anak pokok dalam kotak B untuk mengurangkan persaingan di antara pokok tersebut? Apa yang perlu dilakukan? Mengurangkan persaingan. Kalau idea nak buat apa ni supaya mengurangkan persaingan? Okay, cuba bagi cadangan. Tanam sikit-sikit je. Okey. Tapi ni dah tanam dah ni. So, macam nak buat? Kita kena asingkanlah tempat lain. Ataupun kita cakap tukar. Tukar bekas tersebut lah. Tukar dengan kotak yang lebih besar. Okey. Tukar dengan kotak semaian yang lebih besar. Okey, boleh. Ataupun macam Alia cakap, kurangkan bilangan anak pokok. Pun boleh. Kurangkan bilangan anak pokok. Okey, seterusnya. Dah. Boleh cikgu gerak. Boleh cikgu move. Kita tak sempat nak salin. Okey, terakhir soalannya sebelum kita masuk soalan baru. Pembeli ubah dimanipulasikan. Yang pertama tadi macam Lia cakap, bilangan anak benih. Bilangan anak benih. Sebab satu sikit, satu banyak. Nombor dua, kita boleh kata jarak. Pilih salah satu je lah. Jarak antara anak benih. Pilih salah satu sahaja. Okey, kedua, pembeli ubah yang bergerak balas. Hasil dia apa? Saiz anak benih. Okey, kena hati-hati kalau sebut saiz anak benih saja tak boleh diterima. Sebab saiz ni mungkin awal, mungkin akhir. Kena cakap lah. Sebenarnya kita merujuk kepada saiz anak benih yang akhir. Ataupun, tadi dia bagi masa apa? Selepas 2 minggu. Kena beritahu masa dia. Sebab dia ada sebelum selepas saiz kan. Kalau saiz tu tak ada sebelum selepas, kita boleh pakai saiz anak benih saja. Tapi kalau ada sebelum dengan selepas, kena cakap lah saiz anak benih sebelum ataupun selepas. Kalau sebelum, dia adalah yang dimalakan. Sebab saiz anak benih yang sebelum tu mesti sama kan. Jadi mesti dimalakan kalau sebelum. Okey dah, salin. Kita nak buat yang baru pula.
Okey, next seterusnya kita nak masuk yang berikutnya. Sini mana? Yang barulah kita masuk. Okey, sini. Zim, ini Zim. Kita beli yang baru. Okey, kita mulakan dengan soalan pertama. Sama tak dengan cikgu ni? Ke lain apa dapat? Sama kan? Okey, sama. Jom. Antara berikut yang manakah ciri bagi haiwan reptilia? Manakah yang ciri-ciri reptilia? Azim baru betul Azim Okey, mana reptilia? Reptilia ni apa? Contohnya apa reptilia? Contoh reptilia seperti cicak, buaya, biawak. Dua alam. Ular. Kalau ular dua alam, ya. Okey, apa sifat-sifat dia? Gitu tu apa? Gitu tu binatang Mia? Gitu Mia. Okey, B. B tu apa? Berdarah sejuk, betul? Buaya berdarah sejuk. Jadi satu dah betul. Jadi ada C dengan D salah lah, tak ada satu. Dua, melahirkan anak tak? Dia adalah bertelur. Jadi jawapannya adalah B. Kelia betul, Taniam. Kita masuk nombor 2. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan proses persenyawaan? Okey, Alia kata D. Kawan-kawan lain nak cuba tak? Persenyawaan. Jawapannya adalah D. Proses pertemuan antara ovum dan sperma. Dekat mana dia berjumpa? Siapa ingat? Dekat tiub Fallopian. Fallopian. Dekat tiub Fallopian ya. Okey, apakah fungsi ovari? Apakah fungsi ovari? Number 3. C tu apa? Menghasilkan ovum. Betul. Dia adalah kilang untuk menghasilkan ovum. Selain dari menghasilkan ovum, dia menghasilkan apa lagi? Tapi awak belum belajar lagi tak apa. Awak belum belajar lagi. Itu form 1 kan? Lupa pula aku tanya awak. Sorry. Nombor 4 menunjukkan sejenis sel yang terdapat dalam badan manusia. Antara berikut, manakah adalah benar tentang sel tersebut? Jawapannya adalah dihasilkan oleh testis. Betul? Okey, Rajah 2 menunjukkan di bawah sistem pembiakan lelaki. Bahagian manakah menghasilkan sperma? Alah, senang sangat ni kok. Ni C lah kan. Senang sangat ni. Okey, nombor 2. Antara berikut manakah adalah komponen sistem saraf pusat? Sistem saraf pusat ni ada 2 ya. Satu otak. Satu lagi siapa tahu? Satu otak, satu lagi saraf tunjang. Satu otak, satu saraf tunjang. Betul, 2. Okey. Saraf tunjang, fungsi dia apa? Siapa tahu? Fungsinya adalah tindakan refleks. Menghasilkan tindakan refleks. Refleks ni hanya untuk saraf tunjang sahaja. Okey, nombor 7. Berikut manakah merupakan tindakan luar kawalan yang melibatkan otak? Kalau melibatkan refleks, saraf tunjang lah. Kalau melibatkan otak, bukan refleks. Okay, adik kata C ya. Kawan-kawan lain setuju tak C? Yang luar kawalan, yang kita tak perlu kontrol.
Jawapannya adalah degupan jantung. Betul. Nombor 8, antara mikroorganism yang berikut yang manakah adalah fungi? Manakah fungi? Nombor 8. Fungi adalah B. Apakah nama fungi ni? Siapa ingat? Apakah namanya? Namanya adalah muko. Spirogyra. Bukan, Spirogyra tu algae. Spirogyra tu alga. Ni adalah muko. Okey. Nombor 9. Okey. Menunjukkan sejenis mikroorganism. Okey. Menunjukkan sejenis mikroorganism. Antara berikut manakah proses hidup ditunjukkan oleh mikroorganism ini? Di atas. Okey. Manakah yang benda hidup tengok? Adunan. Lepas tu dia naik. Nombor 9. Apa jawapannya? Adik kata A, mikroorganism bernafas. Betul. Sebab dia bernafas, dia menghasilkan gelembung-gelembung udara. Bagus. Okey, 10 menunjukkan sebuah crane. Apakah mesin ringkas yang ditunjukkan di S? Nombor 10. B. Aidil kata B. Namanya adalah B. Tangkal. Betul. Tahniah. Okey, seterusnya adalah jadual 1 menunjukkan keputusan bagi satu penyiasatan berdasarkan corak perubahan. Ramalkan masa diperlukan untuk 700 ml air mendidih. Okey, kalau kita letak 700 kat sini, agak-agaknya berapakah jawapannya? Itulah. Okey, Adib kata C. Kawan-kawan lain setuju tak C? Nampak tak ni? Kat sini nampak 4 tambah 2 kan? Jadi tambah 2 lagi 10. Kalau 10, sini jadi 2, 4, 6, 8 lah sini patutnya. Faham tak? Jadi kat sini berapa ni ikut logiknya? Jadi sini adalah 9. 9 kan? Okey adik, betul adik, 9. Okey. Okey, antara berikut manakah faktor yang mempengaruhi pengaratan karat? Okey, jawapannya A, B. 12 jawapannya adalah B, air dan udara. Dengan adanya air dan udara, bolehlah dia berkarat. Jadi macam mana nak supaya tak kena air dan udara, besi tak berkarat? Macam mana nak melindungi besi daripada berkarat? Melindungi besi daripada kena air, daripada kena udara. Macam mana kena ubat? Balut. Kita cat. Kita letak minyak supaya tak berjumpa air dan udara. Sebab itu kita cat grill rumah kita. Kita cat kereta. Kan? Supaya dia tak terdedah kepada air dan udara. Itu tujuannya. Okey, nombor 13, sekumpulan pelajar menjalankan penyiasatan dengan meletakkan beberapa ekor berudu di dalam bekas kaca. Apa yang perlu dilakukan apabila berudu tersebut sudah berubah menjadi katak? 13.
membebaskan katak ke habitat asal. Betul? Supaya dia bolehlah hidup seperti biasa. Kalau tak, kesian kat dia. Kesian kat dia. Okey, lagi. Nombor 14. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan? 14. Manakah benar tentang pergerakan tumbuhan terhadap rangsangan? Oleh kata A akan bergerak balas terhadap cahaya. Akak tak suka cahaya. Akak tak suka cahaya, tak boleh. Ya, so apa yang betul sepatutnya? Pucuk bergerak balas dengan air. Pucuk suka air tak? Tak. Pucuk suka apa? Pucuk suka matahari. Betul? Okey. 15 menunjukkan siratan makanan. Berapakah bilangan haiwan herbivore? Herbivore tu apa? Herbivore makan apa, Aidil? Aidil? Herbivore ni makan apa? Makan sayur ataupun tumbuh-tumbuhan. Jadi herbivore makan tumbuhan. Okey, jadi berapakah bilangan herbivore kat sini? Cuba tengok betul-betul. Okey, dekat sini mana pokok? Dekat sini mana pokok? Huruf apa yang mewakili pokok? O pokok? P pokok. K ni pokok, betul. Dah. Siapa yang makan pokok? Yang makan pokok N, M dan juga L. Dah. So ada 3. Ada 3 Okey, seterusnya nombor 16. Okey, 16. Apakah tabiat pemakanan bagi penggunaan tertier? Apa maksud tertier? Contoh atas. Apakah maksud tertier? Tertier ni apa? Tertier ni yang ketiga. Tertier ni masih yang ketiga. Okey, pokok ni namanya primer. Yang makan pokok ni adalah sekunder. P ni tertier. Tertier ni yang ketiga. Faham tak? Okey. Jadi 16 jawapannya adalah B, carnivore. Boleh? Okey. Okey, seterusnya. Nombor 17. Apakah bentuk tenaga yang didapati dalam makanan yang kita makan? Bentuk tenaga macam manakah yang kita makan? Tenaga keupayaan. Keupayaan tu macam pokok kelapa, buahnya nak jatuh. Ni namanya keupayaan. Kita makan nasi. Nasi tu tenaga apa dalamnya dia? Kita makan nasi. Dalam nasi tu tenaga apa? Tenaga kimia. Adib, betul Adib. Adib pula dah. Tenaga B kinetik tu bergerak. C, tenaga kimia. Dengan ada tenaga kimia tu boleh menyebabkan kita bergerak. Okey, 18.
Antara berikut manakah menggunakan prinsip pantulan cahaya? Okey, mana menggunakan pantulan cahaya? 18. Hmm, 18 jawapannya adalah menggunakan prinsip pantulan cahaya. Jawapannya adalah periskop. Periskop. Jadi dia macam ni lah. Okey, jadi cahaya datang. Cahaya tu akan langgar, pantul, pantul dan pantul. Okey. Lagi, antara berikut manakah benar? 19. Aidil betul-betul lah sikit Aidil. Macam tak betul je tu. Betul ke si? Cuba komen satu je. Pening pula cikgu tengok ni. Banyak sangat urutnya. Gas tidak mempunyai jisim, ya ke? Gas ada jisim sebab tu tong gas kan berat. Aidil kata B. Gas mempunyai bentuk tetap. Tak. Sebab tu dia boleh ikut bentuk tetap. Dia boleh ikut bentuk gas. Gas tidak boleh dimanfaatkan. C. Gas boleh dimanfaatkan. Sebab tu tayar tu kita boleh masuk tayar. Jawapannya adalah D. Gas mempunyai jisim. Gas memang ada jisim. Okey, apakah fungsi Swiss 20? Dia kata D. Memutuskan atau menyambung litar. Okey, jawapannya D Adil. 20 tu D. Idea tak confident pula. Jawapannya dah betul dah. Menyambung semula bukan. Dia memutus dan menyambung. Kan kita off dia putus lah. Kita on dia menyambung. Okey, 21. Apakah perlu dilakukan selepas selesai menjalankan eksperimen yang melibatkan penggunaan mikroskop? So, kita perlu buat apa? Mikroskop. Kalau biasa cikgu sekolah suruh apa? Menyimpan mikroskop dalam almari. Biasanya tak, kita tinggal saja. Nanti yang tukang jaga bilik sains dia sulung-susungkan. Sebab takut jatuh, mahal tu. Kalau bika jatuh, boleh beli lagi. Mikroskop ratus-ratus. Jadi kita biar atas meja, nanti ambil lah. Betul, pengawal mama yang buatkan. Takut jatuh mahal tu. Berapa ringgit? Awak rasa satu mikroskop berapa ringgit? Mahal sangat je Adil. Lebih kurang 1,000 lah. Ya. 700 ke hingga 1,000. Tu yang paling murah lah kan. Okey, kurap ialah penyakit berjangkit pada kulit. Apakah mikroorganism yang menyebabkan penyakit ini? 22. Kurap. Kurap yang ada pada tangan. Korang pernah tengok kurap tak? Kurap ke panau ke pernah tengok? Jadi apakah mikroorganism itu? Ini pun pernah. Okey, dia apa? Mikroorganism dia. Kat kucing betul kucing dikurap? Ya, betul. Jawapannya adalah virus. Bukan, virus tak nampak. Bakteria tak. Ni nampak ni, bakteria tak nampak. Macam kita tengok roti tu, warna hitam nampak kan? Macam tu. Jawapannya adalah 22 adalah fungi. Kurap tu fungi. Kurap tu fungi. Okey, 23 menunjukkan maklumat
kepada sejenis mikroorganism. Sejenis mikroorganism. Okey. Mempunyai pelbagai bentuk, warna dan saiz. Boleh ditemukan di air, udara, tanah dan pada hidupan liar lain. Apakah dia? Ada banyak bentuk, ada banyak warna, hidup di macam-macam tempat. So, ini jawapannya adalah bakteria. Okey, ini namanya adalah bakteria. Okey. Lah, Aidil. Cikgu nak baca pun pening, Aidil. Jadi, tak satu je lah. Satu, dua je. Okey, 24. Apakah nama lain bagi kulat roti? Okey, ini pula. Kulat roti. Apakah nama lain bagi kulat roti? Kulat roti tu dia nampak roti tu warna hitam tu. Kulat roti namanya adalah risopus. Betul. Namanya risopus. Kulat roti. Betul, bagus. 25. Keju, roti dan kicap diperbuat daripada sejenis mikroorganism. Apakah mikroorganism tersebut? Okey, ni. Keju, roti dan kicap diperbuat daripada apa? ID kata D. Kawan-kawan lain 25? D lah ya. D lah. Okey, yeast. Betul, yeast. Okey, 26. Antara berikut manakah salah tentang kesan buruk mikroorganism? Mana salah mengenai kesan buruk? Dia nak yang baik lah ni. Okey, apa jawapannya? D juga. Bakteria menyebabkan perebutan campuran bahan organik seperti tinja ayam. Okey. Okey, ni baiklah kalau ikut, bukan buruk. Perebutan baik. Jadi dia mereputkan semua makanan-makanan kita. 27. Antara berikut manakah faktor pertumbuhan mikroorganism? Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganism. Okey, suhu mempengaruhi tak suhu? Suhu, ya, betul. Nombor 1 ada. Jadi, kat sini, dah. Kita boleh buang B. Nombor 2, air. Air perlu. Nombor 2, ada air. Nombor 3, keaksitan perlu. Ruang, okey. Ruang tak perlu. Ruang ni kalau disempit, dia tumbuh juga. Kecil lah. Kalau dia besar, besar sikit. Jadi, ruang ni taklah perlu. Cuma kalau lagi besar, lagi bagus. Jadi, yang sesuai, faktor 3 sahaja. Okey, lagi. Alamak, apa ni? Kepingan mangga. Ni adalah apa? Jeruk. Pernah makan jeruk tak? Pernah makan jeruk tak? Macam mana rasanya kat tekak? Rasa tak selesa kan? Okey, apakah kesimpulan dapat dibuat daripada pemerhatian ini? Ni dia pakai cuka. Jadi, jawapannya adalah C apa? Keaksitan berasid. Betul. Jadi, kat sini cuka adalah berasid. Jawapannya adalah C. Okey, seterusnya. Selepas persenyawaan zygot akan membahagi dan membentuk embrio. Pada bahagian manakah embrio akan menempel atau melekat dan kemudian membesar menjadi fetus? Okey, kat mana dia melekat ni? Dia membesar. Bahagian B. Apa nama bahagian ni? Siapa tahu? Ni ruang apa namanya ni? Namanya uterus. Betul, Azim, Tania. Namanya uterus. Okey, next. Seterusnya. 30 antara berikut yang manakah bukan organ pembiakan wanita? Bukan. 30. Jawapannya A lah. Ni senang sangat ni. 31 antara berikut manakah dapat mengurangkan persaingan antara pokok kelapa sawit di sebuah ladang kelapa sawit?
31. Apa jawapannya? Meletakkan lebih banyak baja. Tapi ni persaingan ni. Persaingan. Persaingan apa? Menanam kelapa sawit. Okey, betul. Betul. Kita menanam kelapa sawit pada jarak yang jauh. D. Apa pula? D ideal. Menanam beberapa tumbuhan lain. Ini lagilah bersaing. Ini lagilah bersaing ni, tanam pokok lain. Okey, 3.2 berikut manakah menerangkan tentang interaksi parasitism? Parasitism. Okey, 3.2. Apa jawapannya? Tiga dua B. Interaksi membawa manfaat kepada kedua. Tak semestinya. Parasit dua-dua manfaat ke dapat? Tak. Dia kata D. D tu apa? Membawa kerugian kepada dua pihak. Mana pula kerugian dua-dua pihak? Satu je rugi. Jawapannya adalah C. Okey. Betul? Okey, seterusnya. Antara berikut manakah bukan peranan persaingan terhadap alam sekitar? Okey, tiga-tiga. Mana bukan? Persaingan tau. Persaingan. Manakah bukan daripada persaingan? B tu apa? Mengawal saiz populasi hidupan dalam sebuah habitat. Ni persaingan. Ni persaingan. D tu apa? Menyebabkan... betul. D ni bukan persaingan. Kepupusan ni biasanya memburu, kita bakar. Kan? Bukan persaingan. 3-4. Manakah yang betul? 3-4. Manakah yang betul? A dengan ikan remora, commensalism. Betul ke? Kawan-kawan lain setuju tak dengan ideal? A untuk 34 ni. Ke ada jawapan lain? Apa maksud commensalism, ideal? Commensalism tu maksudnya apa? Seorang dapat manfaat, seorang lagi tak dapat apa-apa. Jadi betul lah ni. Betul-betul. Menunjukkan haiwan hidupan berkumpulan. Monkey. Apakah kelebihan? Apa kelebihan dia? Kelebihan hidup berkumpulan apa? Okey, D. Betul. Keselamatan ahli kumpulan kita. Alamak, kutu kucing. Kutu kucing, alamak. Kalau ada kutu kucing, takut nak dekat kucing. Takut dia berjangkit. Kan? Okey. So, 36 ni apa ni? Azim kata C. Kenapa C? Betul. Kutu ni adalah parasitism. Betul. Parasitism. Okey, ni adalah antara pokok. Pokok apa kan ni? Pokok langsui namanya. Orang panggil kampung pokok langsui kan? So, apakah hubungan antara pokok besar dengan pokok tergantung ni? Pokok langsui namanya. C ke? Parasitism? Tak. Pokok tanduk rusa ni tak. Yang kalau yang parasit tu macam duit, pokok duit-duit tu. Pokok duit-duit tu yang parasit. Yang ni commensalism saja. Dia dapat manfaat, yang besar ni tak dapat apa-apa. Ya. Okey lagi. 38. Antara berikut manakah benar? Pokok perumah yang besar. Ni yang besar ni namanya perumah. Ni yang tumpang ni namanya parasit. Okey. Okey, 38. Manakah yang benar? Dia kata B apa tu? Pemangsa ialah haiwan yang memburu haiwan lain untuk dimakan. Okey, betul? 38 D, B betul. Alamak, nak habis masa dah. Okey, tak apa, sempat.
39 menunjukkan keputusan akhir satu penyiasatan. 39. Okey, siram air. Apakah pemerhatian? Pemerhatian ni bergerak balas ya. Okey, so apakah pemerhatian? C tu apa? Akan tumbuh ke arah air. Betul. Bagus. Adib, betul Adib. Okey, terakhir antara berikut manakah fungsi sistem saraf periferi? Saraf tunjang yang utama, periferi ni kira anak-anak dia yang kecil-kecil lah. Jadi apakah fungsi saraf periferi? Ada A, ada D. Jawapannya adalah refleks saraf tunjang. Tak, refleks saraf tunjang sahaja. Tunjang sahaja. Jadi kat sini sebenarnya dia adalah menghubungkan ya. Sebab dia kecil-kecil. Jadi dia menghubungkan dengan badan-badan kita. D. Okey, dia menghubungkan. Okey. Alah, Adil.